alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan majlis, marilah kita sama-sama melafazkan ummul kitab Al-Fatihah. Amin. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Alhamdulillah yang dialukan, yang berusaha Puan Rukayah binti Harisudin, Guru Besar Sri Al-Amin Paya Besar, yang dihormati barisan GPK Pentadbiran, GPK Hal Ehwal Murid, GPK Core Curriculum, Mu'alim, Mu'alimah dan para ibu bapa sekalian. Seiringan kita menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam majlis muzakarah Ibu Bapa 4.0 Sri Al-Amin Paya Besar. Terlebih dahulu, majlis mengalu-alukan kehadiran dan melakarkan kalungan budi terima kasih atas kesudian puan-puan para ibu bapa kerana dapat hadir dan meluangkan masa pada pagi ini. Semoga tindakan dan sokongan yang diambil oleh ibu bapa pada pagi ini dapat memberi impak kepada anak-anak yang bakal menyambung semula sesi persekolahan setelah sekian lama melalui tempoh PKP, lebih kurang hampir 4 bulan akibat pandemik COVID-19. Hari ini, tanggal 19 Julai 2020 bersamaan 27 Zulkaedah 1441 Masihi, diadakan muzakarah ibu bapa 4.0. Objektif utama muzakarah ini diadakan adalah untuk memberikan penerangan secara lebih jelas mengenai SOP pembukaan sekolah daripada pihak pentadbiran sekolah kepada ibu bapa secara langsung bersempena pembukaan semula sekolah pada hari Rabu, minggu hadapan bersamaan 22 Julai 2020. Kita mula dengan ucapan daripada Guru Besar, insyaAllah. Adat bahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Bagi meneruskan majlis pada pagi ini, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan yang berusaha Puan Rukayah binti Harisudin untuk menyampaikan sedikit taklimat berkaitan dengan pembukaan sekolah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Jazakillahu khairan Mu'allimah Samira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Yang yang berusaha barisan, penolong kanan, guru-guru serta yang diraikan semua ibu bapa yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ada share slide tapi ada keluar tak? Tak keluar. Okay, sekejap ya. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang dapat bersama-sama pada hari ini, dan ini merupakan muzakarah kita kali keempat yang bermula daripada yang pertamanya pada bulan 1 bulan Januari, yang kedua ialah setelah kita dalam keadaan PKP, dan yang ketiga untuk tahun 5 dan 6, dan ini insya-Allah yang terakhir untuk murid-murid tahun 1 sehingga tahun 4.
Baik, insyaAllah apa yang ingin saya kongsikan pada pagi ini ialah berkaitan dengan operasi persekolahan. Setelah kita telah melihat kepada kehadiran murid tahun 5 dan 6 pada 15 hari bulan, jadi sukalah saya nak berkongsi sedikit progres sejak bagaimana sekolah dibuka sehinggalah kepada sehingga tahun semua murid akan bersama-sama dalam sekolah nanti. Jadi pada sebelum 1 Julai, untuk pengetahuan ibu bapa lah, kami di pihak sekolah sangat berusahalah untuk memastikan supaya perjalanan PDP online tu berjalan dengan lancar dan banyak persediaan dibuat untuk PDP secara online. Tetapi apabila pengumuman pada 2 Julai sebenarnya, pada 2 Julai pembukaan sekolah oleh TPM, kami kena buat ad hoc lagi meeting pengurusan yang baru sebab nak fokus kepada pembukaan sekolah. Tapi Alhamdulillah dengan kerjasama dari ibu bapa kami dapat melaksanakanlah tugasan dengan berkesan dan guru-guru juga sangat memberi komitmen yang baiklah. Pada 2 Julai. Seterusnya pada 6 hingga 10 Julai PDP yang sepatutnya online terpaksa di offline kan. Ada beberapa PDP yang terpaksa di offline kan untuk supaya kami bersedia dari segi bilik, SOP dan juga kami juga menerima pantauan daripada pihak-pihak yang sekolah berdaftar dengan pihak-pihak tersebut. Pada 15 Julai, pada 13 Julai kami sekolah dihadiri oleh pegawai JPN untuk memantau kesiapsiagaan pembukaan sekolah dan hasilnya ialah sekolah lulus untuk dibuka pada 15 hari bulan. Oleh itu pada 15 hari bulan tahun 5 dan 6 telah memulakan persekolahan. Alhamdulillah suasananya rasa macam Alhamdulillah lah murid sangat memberi kerjasama dan boleh mengikut SOP yang ditetapkan untuk 3 hari ini. Dan pada 15 hari bulan itu juga kami menerima dua kehadiran pegawai JPN dan juga pegawai perhubungan sekolah yang melihat bagaimana sekolah beroperasi pada hari pertama pembukaan. Dan feedback yang kami terima sangat memberangsangkan dan mereka juga mengucapkan tahniah kepada ibu bapa yang dapat memberi kerjasama, inform murid, murid pun datang dalam keadaan yang lengkap, lengkap sebagaimana yang telah dimaklumkan dalam muzakarah sebelum ni. Dan pada 16 Julai pula sekolah menerima pemantauan telah dipantau oleh MUIB. Jadi untuk pengetahuan ibu bapa, mungkin ada yang masih belum tahu, sebenarnya sekolah kami ni berdaftar dengan dua agensi, dua bahagian dalam bidang pendidikan, iaitu yang pertama KPM itu sendiri, berdaftar dengan KPM, dan yang kedua melalui berdaftar dengan MUIB. MUIB di bawah Pahang lah, Negeri Pahang, sekolah swasta negeri, sekolah agama Negeri Pahang. Sebab itu sekolah Haja Kafar sebab di bawah MUIB. Dan suka untuk saya maklumkan juga setelah melihat operasi persekolahan selama 3 hari, jadi kami memutuskan dan telah dimaklumkan sebenarnya dalam surat bahawa untuk pembukaan sekolah pada 20 Julai ini hanyalah untuk tahun 3 dan 4 dahulu. Tahun 3 dan 4 dahulu dan tahun 1 dan 2 akan masuk pada 27 Julai. Kenapa dibuat berperingkat macam ni? Ialah supaya tahun 3 dan 4 sempat buat simulasi, kami sempat buat modul. Murid yang masuk akan diberikan modul, guru yang masuk mengajar akan mengajarkan modul berkaitan dengan norma baru. Jadi kami perlukan masa untuk murid yang masuk untuk biasakan diri dengan norma baru di rumah, di sekolah. Kemudian sebab nak diteruskan dalam keadaan sekolah kan, kalau boleh dekat setiap tempat tu dah semua murid dah tahu dan dah faham dah macam mana norma baru yang perlu dilakukan, apa tindakan yang sepatutnya.
Dan seterusnya pada 27 Julai kami hanya akan fokus kepada murid tahun 1 dan 2 sahaja. Jadi kami sangat mengharapkan kerjasama daripada ibu bapa lah supaya alert dengan tarikh-tarikh ini dan supaya perjalanan sekolah nanti dapat berjalan lancar, insya-Allah. Seterusnya waktu operasi persekolahan untuk untuk dalam buat masa ini sehingga kita rasa keadaan menjadi lebih baik. Buat masa ini waktu persekolahan untuk hari Isnin hingga Khamis dari 8 pagi hingga 1 petang. 8 pagi tu waktu akhir untuk sampai ke sekolah. Pukul 8.10 pagar akan dikunci bagi mengelakkan pergerakan keluar masuk sesiapa sahaja. Kita nak kurangkan, nak limitkan dan nak pastikan tiada sebarangan orang yang bebas keluar masuk kawasan sekolah. Lagi-lagi bila ada murid. Kami tak nak ada sebarang kontak yang tidak perlu. Dan sehingga pukul 1 petang. Pukul 1 petang ni ialah waktu tamat sekolah beroperasi, waktu akhir kelas, waktu akhir pelajaran dan selepas pukul 1 petang murid sudah dibenarkan balik. Untuk hari Jumaat sama seperti jadual asal lah, pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Rehat pagi ialah pada pukul 10 pagi hingga 10.30 pagi. 20 minit sama sahaja seperti sebelum ini, cuma yang berbeza sedikit ialah untuk Julai kantin masih lagi belum bersedia untuk murid membeli makanan. Jadi untuk Julai ini semua murid diminta untuk membawa bekal sendiri dan akan makan di dalam kelas masing-masing dengan pantauan guru. InsyaAllah akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh Muallim Syariful untuk bahagian SOP. Kalau ada soalan boleh tanya dekat ruangan chat, nanti insyaAllah saya akan jawab. Baik, untuk sebagaimana yang telah dimaklumkan juga dalam surat hari Jumaat yang lepas, disebabkan sekolah telah mula beroperasi, jadi yuran bulanan kembali kepada sedia asal, sedia kala, iaitu RM235 sebulan untuk Ogos hingga November sahaja. Walaupun takwim persekolahan telah berubah, iaitu waktu persekolahan sehingga Disember, tapi untuk yuran bulanan hanya sehingga November sahaja. Sebagaimana yang telah dipersetujui di awal dululah, kami takkan tiba-tiba tambah yuran untuk Disember pula. Tetapi untuk yuran makan, RM400 setahun sama seperti sewaktu pendaftaran awal tahun yang lepas. Ini ialah bagi mengambil kira kos yang sedikit meningkat disebabkan murid dibungkus, makanan tengah hari tu dibungkus. Makan tengah hari RM400 setahun ni untuk makan tengah hari pukul 1, walaupun murid balik tapi murid akan bawa balik lunch bag, sama ada untuk makan di rumah ataupun makan di dalam kelas. Masih lagi dengan pantauan guru, insyaAllah. Jadi ini sahaja perkara-perkara penting yang perlu dimaklumkan, dan selepas ini Muallim Syariful akan sambung untuk penerangan mengenai SOP yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Jadi sekiranya masih ada lagi persoalan berkaitan dengan apa yang telah saya bentangkan, bolehlah maklumkan di bahagian ruangan chat ataupun dalam ruangan sesi soal jawab sebentar lagi. Terima kasih atas kerjasama ibu bapa dan diharap kita sama-sama bersedia untuk menyiapkan persediaan minda anak-anak kita terutamanya untuk sentiasa berjaga-jaga walaupun sekarang ni macam dah lega sikit tapi dah kes meningkat semula kan, lagilah kena berjaga-jaga sebab di sekolah walaupun ada pemantauan daripada pihak guru tetapi bukan setiap masa kami sempat nak memastikan murid itu tak bersentuh. Jadi adalah penting untuk setiap anak-anak faham bahawa bersentuh itu tidak boleh. Walaupun duduk di tempat masing-masing, kadang-kadang kami masih juga tak dapat nak kawal bila mereka ni bersentuh. Walaupun telah diperingatkan banyak kali. Baik, itu sahaja dari saya. Saya serahkan semula kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum. Baik, terima kasih diucapkan kepada Pak Kaya dan atas taklimat yang diberikan sebentar tadi. Diharapkan ibu bapa dapat mencatat beberapa maklumat penting yang telah disampaikan.
Majlis seterusnya menjemput Yang Berusaha GPKH Ehwan Nuril Encik Syaiful Bahri bin Ismail untuk menyampaikan ucapan dan menerangkan SOP pembukaan sekolah dengan lebih jelas lagi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berusaha, terima kasih kepada Muslim Majlis Yang Berusaha, Puan Guru Besar, bersama guru penekanan, guru-guru dan yang diraikan, ibu bapa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Semua boleh nampak ke slide yang saya share kan? Okay. So saya akan sentuh dulu tentang apa barang yang perlu ibu bapa sediakan untuk ni yang namanya yang hari-hari apa yang murid kena bawa. Okay. Yang pertama mestilah kena bawa beg dan alatan persekolahan seperti biasa. Alat tulis semua tu, sebab benda ni kalau alat tulis tu pastikan lengkap pembaris, pemadam, pensel. Yang tu memang biasa murid selalu pinjam. Utamanya murid tak satu lah biasa selalu pinjam. So yang tu sebab nanti kita akan memang tak boleh nak share. So kalau tak ada tu susah sikit lah nanti. Takut tak nanti PDP tak berjalan dengan lancar. Okay, yang kedua kita galakkan murid untuk bawa hand sanitizer tak seorang. Yang ketiga botol air sendiri sebaiknya 1 liter. Sebabnya kami sekolah tidak menyediakan sebarang refill. Yang keempat, sudu dan garfu. Sudu dan garfu ni kita memang kalau boleh nak bawa. Sebabnya kalau makan tengah hari tu, in case kita tak akan bagi basuh tangan. So mereka akan makan dengan sudu dan garfu. Even kalau ada yang baru ni ada kes rehat pagi, murid tu dia bawa bekal. Tapi bekal tu macam jenis yang nak kena pegang ke benda semua tu, kita pun jenis tak guna sudu pun kita akan suruh dia bawa sudu. Okay. Seterusnya tisu untuk lap dan sudu selepas makan. Yang ke-6 botol spray kecil untuk kegunaan wuduk, utamanya untuk murid tahap 2. So nanti pun yang tahun 5 dan 6 pun kami dah ajar macam mana nak ambil wuduk guna botol spray ni. So untuk tahun 1 sampai tahun 4 pun kita akan ajar juga. Ni kalau in case contohnya dia baik lambat mungkin pukul 2 ke atas tu mereka akan solat di dewan. Yang ke-7 tuala kecil untuk proses disinfeksi pada kursi dan meja masing-masing. So tuala ni dia perlu dibasuh atau ditukar pada setiap hari. Tapi kalau rasa macam susah, rasa macam rumit sikit, so tuala ni boleh ditukar pada tisu basah antibakteria. Yang ni kita akan buat selepas makan dan sebelum pulang. Jadi sebelum pulang tu memang murid akan buat sendirilah. Yang seterusnya sejadah kecil. Yang ni pun untuk yang kalau yang nak solat lah. Kita galakkan untuk bawa lah, standby. Yang last sekali, 2 plastik. Kenapa 2 plastik? Sebab yang pertama, untuk yang murid yang akan ke dewan, kasut tu dia akan masuk ke dalam plastik. Dalam plastik. Sebab kita akan cuma ada satu laluan masuk satu je dan laluan keluar yang berbeza. So senang, so tak perlu nanti nak berebut, nak buat ni, nak guna pintu yang sama, nak ambil kasut semua tu. Yang kedua, plastik yang kedua adalah untuk kita letak sampah. Sebabnya untuk sampah tak disediakan. Jadi sampah apa yang murid bawa buat itu akan dibawa balik oleh murid itu sendiri. Okay, seterusnya saya ceritakan pergerakan murid ketika tiba dan pulang. So, yang pertama sebelum ke sekolah tu, kalau boleh, memang kalau boleh ibu bapa dinasihatkan sentiasa periksa simptom COVID-19 anak. Simptomnya macam demam, batuk, tersema, sakit tekak dan sukar bernafas ataupun suhu badan dia melebihi 37.5 darjah Celsius.
So kalau ada simptom tu better jangan hantar lah, sebab kalau sampai ke sekolah pun bila kami cek ada simptom, anak tu pun akan diminta untuk pulang juga. So macam balik kerja sebab penat je nanti. So kalau dah simptom tu better hantar. Yang ketiga, jika ada simptom tu boleh bawa ke klinik kesihatan yang terdekat. Seterusnya keempat, ibu bapa digalakkan untuk sediakan pelitup muka ataupun face mask dan bekalkan hand sanitizer sebab kita nak minimize dia punya risiko. Sebenarnya untuk didik anak tu untuk sentiasa mengawasi perjarakan sosial, terutamanya kepada murid yang menggunakan perkhidmatan di sekolah. Kita tahulah kalau di sekolah tu dia akan duduk sebelah kan. So kena amalkan dah. Jangan kena ajar, jangan main sentuh je. Saya sangat tekankan terutamanya untuk murid tahap 1 lah. Tahap 1 tak pas lagi macam mana. Tapi yang tu memang kena selalu remind. Even sekolah pun kalau guru yang masuk kelas akan sentiasa mengingatkan murid untuk awasi perjalanan sosial. Seterusnya bapa digalakkan mengajar ke sekolah. Yang last sekali, tadilah diminta untuk menyediakan alat tulis, bekal makanan dan minuman. So macam untuk rehat pagi, tadi pun dah beritahu, rehat pagi diminta untuk bawa bekal lah. Untuk masa sekarang ni, pihak sekolah tak menyediakan lagi, kantin tak dibuka lagi. So kami masih lagi belum menyediakan makanan untuk dimakan untuk rehat pagi. Seterusnya, apabila tiba di sekolah, so boleh hantar seawal jam 7.30 pagi hingga 8 pagi. Ibu bapa tak dibenarkan turun dari kereta ketika menghantar anak. Ibu bapa hanya perlu menurunkan anak dari kereta dan terus bergerak untuk menaiki keselamatan. So kalau sampai tu, kalau boleh dah saya tahu lah nak salam, beg tu memang dah standby dah kat tepi. So bila sampai tu dah boleh buka pintu dan terus pergi ke sekolah. So bila dah sampai tu, suhu murid akan diambil, biasa dia mereka tiba di sekolah. So akan ada guru bertugas, dia akan standby kat pagar tu. So bila sampai tu, dia akan tengok dia akan tengok suhu murid. In case kalau suhu murid tu lebih daripada 7.5 darjah Celsius, so murid tu dia akan diletakkan di bilik isolasi. So, kami dah sediakan bilik isolasi. Sebab tadi kan parent tak boleh turun kan. So parent akan terus bergerak kan. So kalau in case lah tiba-tiba bila kami cek tu suhu dia lebih, so kami akan letakkan di bilik isolasi. Dan lepas tu bila macam dia punya nampak demam dia macam berterusan lagi, kami akan call pada parents tu untuk bawa balik. So murid yang okey je mereka akan terus ke kelas selepas disaring. Okay, seterusnya bila pulang dari sekolah, okay. Yang ni murid dibenarkan pulang secara berperingkat bagi menjaga keselamatan. So macam tadi beritahu, kalau murid boleh start balik bermula pada pukul 1 petang. So daripada pukul 1 petang sampailah pukul 2 petang tu, murid hanya akan berada dalam kelas sementara menunggu ibu bapa untuk tiba. Jadi dalam pukul 1 sampai pukul 2 tu, tengok poin nombor 3 So waris kena bagi tahu nama anak dalam grup WhatsApp kelas, sebab yang akan jaga anak murid ketika pukul 1 sampai pukul 2 tu adalah guru kelas masing-masing. So mereka memang dah standby. So parents hanya bagi tahu, contohnya nama dia Ahmad. Okay, Ahmad dah sampai. So guru kelas tu akan bagi tahu dekat Ahmad tu supaya turun ke bawah dekat dekat berhadapan dengan pagar sekolah tu. So bila parents pun tak payah turun, cuma perlu buka tingkap je bagi tahu siapa nama anak dia. So ada guru yang standby kat pagar tu, dia akan panggil anak dia kalau ada kat tepi tu sebenarnya nak pergi. Sekejap Okay. Seterusnya, lepas pukul 2, maknanya hanya maklumkan pada guru kelas pada pukul 1 sampai pukul 2 saja. Lepas pukul 2 tu dah tak perlu maklum dah. Jadi sebabnya guru tu, grup tugas murid yang lepas pukul 2 tu akan terus ke Dewan Al-Burus. Mereka akan
berkumpul dekat sana mengikut pergerakan sosial. So kita pun dah label tempat-tempat yang mereka boleh duduk. Semua ada kat situ je. Dengan sebab tak adalah kena kasut masuk dalam ni semacam yang tu kita akan ajar secara detail di sekolah nanti. Seterusnya, kalau murid tu dia belum pulang selepas pukul 3 tu tak balik lagi, so murid itu akan dibawa ke transit dan akan dikenakan charge. Seperti polis ni pada Khamis, pukul 3 pukul 4 tu tak balik lagi, so dia akan charge sebanyak RM5 setiap seorang. Lepas pukul 4 akan di-charge sebanyak RM10. Kalau hari Jumaat, RM10 di-charge. Yang RM10 ni fix tak ada buat turun. So sebelum, kalau yang sebelum pukul 3 tu, guru tu akan jaga. So lepas pukul 3 petang, 3 sampai pukul 4 tu charge RM5. Pukul 4 sampai pukul 6 tu RM10. Okay. So saya nak terangkan waktu rehat pagi. So murid memang akan makan dalam kelas dan di meja masing-masing. So murid akan makan menggunakan sudut dan garpu sebab kita nak mengelakkan sebab sumber air pun tak banyak, paip air pun tak banyak. Nak rehat tu 20 minit je. So murid akan makan menggunakan sudut dan garpu. Dan kena bawa tisu untuk lap sudut dan garpu lepas makan. Sebabnya bila sekejap ni tak masuk. Okey, sebabnya untuk rehat tengah hari pun mereka biasanya akan menggunakan sudut dan garpu yang sama. So yang ni pun yang ketiga, murid dilarang sama sekali berkongsi makanan, minuman, sudu maupun garpu. So tak nak share sebab biasanya amalan murid alami ni dia suka berkongsi makanan. So ni makan kat dewan je. Kalau nampak kawan sebelah dia akan share je. So kali ni tak boleh. Dan sekiranya ada bungkusan makanan akan dibuang sampai dibawa oleh murid. So itulah sebab kenapa kena bawa 2 plastik. Satu untuk kasut, satu lagi untuk bungkusan makanan. Seterusnya, waktu rehat tengah hari. Waktu rehat tengah hari, lepas kelas tamat pukul 1, makanan tengah hari akan diedarkan kepada murid. Lepas tu makanan tu dia boleh bawa pulang. Biasanya ada murid yang balik awal ataupun boleh makan dalam kelas. So lepas makanan tu diberikan, murid akan lap meja dan kerusi masing-masing menggunakan child inspection yang disediakan oleh pihak sekolah dengan pengetahuan guru. So guru biasa akan bagi tahulah, okey, kena lap meja masing-masing tu. So murid akan berjalan sampailah pukul 2. Kalau dah tak balik lagi pukul 2 tak balik lagi tu, so murid akan dibawa turun berkumpul dekat dewan. Okey. So ni yang special case kalau yang gunakan jabatan transit. So sebab kami pun faham dia, ada memang parents yang dia memang susah sangat nak ambil sebab tu tentang kerja kan. So mungkin dia balik ikut office hour pukul 5 semua tu. So kami akan sediakan transit, mesti lagi sediakan tadi, pendaftaran masih buka lagi. Sekarang ni ada dalam, saya cek sebenarnya 73 orang yang mendaftar. So yang ni kita akan fokuskan, kita akan utamakan pada murid tahap 1 transit lah, sebabnya mereka ni lagi perlu pengawalan guru lah daripada tahap 2. Okay, so transit ni dia akan mula pada pukul 2 petang hingga 6 petang. So kalau siapa yang mula transit tu, pukul 2 tu dia tak ke dewan tapi terus ke tempat transit. Okay, seterusnya yang keempat, murid tidak dibenarkan untuk mandi, namun dibenarkan untuk, untuk menukar pakaian. So biasanya kalau murid transit ni dia ada jenis yang akan ke toilet untuk mandi, tapi sebab kita orang bila air pun tak cukup, tak banyak, so kita akan bagi tukar pakaian saja. Dan bila kat transit tu, mereka akan diminta untuk usahakan di sekolah dengan berjaya di transit dan akan dipantau oleh guru transit, dan mereka akan diminta untuk mengamalkan peraturan sosial. Dekat transit pun kami dah labelkan tempat-tempat yang mereka boleh duduk je, supaya diorang boleh jaga je lah, supaya tak bersentuh dengan ni. Okay, so ni yang slide yang last. Sebarang maklumat tambahan atau perubahan akan dikemas kini dari masa ke semasa. Sebabnya
benda ni sangat subjektif lah. Benda ni mungkin akan berubah lah. Sebab kalau tengok pada tahun 5-6 pun, bila kami dah dalam observe 3 hari tu, dia pun fikir ada banyak lagi dah kena ubah lah. So mungkin betul akan berubah sebab even tahun 1 sampai tahun 4 pun ramai. So kita orang pun macam masih lagi nak kena pasti apa masalah semua tu. Even pada masalah tu mungkin kita akan cuba atasi lagi lah. Dan SOP pun kami refer pada SOP daripada KPM dan KKM dan kita adjust dengan sekolah. Macam dekat SOP KPM dia tak ada yang pasal solat semua tu. So kami pun adjust lah, ada guna botol spray semua tu. So kami mengharapkan pada ibu bapa supaya dapat faham serta bekerjasama kepada pihak sekolah demi kesejahteraan anak sekolah alami. Dan pihak sekolah akan sentiasa komited dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada semua anak murid dan pada masa yang sama mematuhi arahan pihak KPM dan KKM untuk sentiasa meningkatkan keselamatan dan kesihatan murid sebagai keutamaan yang tertinggi. Okay, so tu saja daripada saya. Cumanya tadi dia tanya pasal nak share slide tu. Yang apa ni, semua benda ni dah diberi lampiran pada pihak sekolah hari Jumaat lepas rasanya. So ada kalau dapat 4 PDF lah. So salah satu tu ada dalam ni. So itu saja daripada saya. Sekiranya ada sebarang persoalan boleh kemukakan dekat ruangan chat lah, insyaAllah. So saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syaiful Bahri, GPK Hak Ehwal Murid atas ucapan dan penerangan sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan menjadi panduan untuk ibu bapa, terutamanya dari segi barang keperluan sekolah yang perlu dibawa dan juga perjalanan pelajar sepanjang berada di sekolah. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, dibuka sesi soal jawab ibu bapa bersama pihak sekolah. Dalam sesi ini, sebarang cadangan dan juga pandangan para ibu bapa amat dialu-alukan. Dipersilakan. Assalamualaikum Mak Lima. Saya nak tanya soalan boleh? Silakan. Mak Lima, kalau macam kita nak hantar anak awal, katakanlah dalam 7.30, adakah anak-anak akan berkumpul di dalam dewan atau terus ke kelas? Dan soalan kedua, buku-buku boleh ditinggalkan di local class ataupun dibawa balik hari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya serahkan sesi soal jawab bersama dengan Tuan Guru Besar ataupun Mak Alim Syariful. InsyaAllah. Okey, saya jawab ya. Jazakallah puan yang bertanya. Untuk soalan apa ya tadi? Boleh hantar sebelum 7.30. Walaupun waktu persekolahan 8 hingga 1, tapi guru dah bersedia dari pukul 7 hingga pukul 3. Di antara senggang masa tu ada guru yang bertugas. Jadi ibu bapa yang hantar boleh hantar seawal pukul 7 lah, tapi kami tak galakkan sangat sebab pukul 7 tu nanti lama kan masa yang nak menunggu tu. Kalau 7.30 tu okey. Tapi daripada pukul 7 dah boleh mula hantar. Dan waktu balik pun sehingga pukul 3. Ada masa 2 jam untuk ambil anak. Berkenaan dengan buku, buku-buku boleh ditinggalkan di bawah meja masing-masing. Yang tidak boleh berkongsi ialah rak. Rak di belakang yang tak boleh dikongsi. Oh, tak dengar? Perlu ulang balik ke? Yang pasal waktu masuk tadi okey kan? Untuk yang tinggal buku bawah meja boleh. Buku alat tulis nak tinggal boleh tapi di bawah meja masing-masing. Bukan di rak belakang kelas. Okey, saya terus go through soalan-soalan di ruangan chat ni. Adakah pihak sekolah ada sediakan mask jika ada pelajar hilangkan mask? Mask tidak wajib dipakai tapi sangat digalakkan. Tetapi pihak sekolah tidak akan sediakan mask ganti kalau hilang. Kami ada sediakan mask tapi hanya untuk kegunaan di bilik isolasi sahaja untuk murid yang menunjukkan simptom sahaja. Seterusnya,
tuala ini akan disinfect guna alkohol. Tuala ni maksudnya tuala yang murid bawa setiap hari ke? Sebab kalau tuala yang murid bawa setiap hari, tuala tu murid akan tukar ganti setiap hari. Maksudnya tak boleh tinggal dekat sekolah towel tu. Jadi bila balik rumah basuh dan bawa yang barulah pada hari esoknya. Okey, soalan daripada Dr. Luhur. InsyaAllah nanti kami akan sharekan takwim persekolahan yang baru. Yang kedua, yuran kafar akan dikenakan untuk bulan Ogos November. Buat masa ini memandangkan sekolah sehingga pukul 1, untuk yuran kafar tiada bayaran lagi. Kami ambil kira jugalah sebab waktu sekolah dah pendek, jadi yuran yang perlu dibayar hanya untuk yuran yang basic sahaja, 235. Yuran kafar akan di hold sehinggalah waktu sekolah boleh beroperasi seperti biasa. Bila kena hantar borang akuan perisytiharan kesihatan murid? Hanya pada hari pertama hadir. Kalau tahun 3 dan 4 bawa pada hari Rabu 22 hari bulan, tahun 1 dan 2 bawa pada 27 hari bulan. Tak perlu bawa hari-hari, sehari sahaja. Itu menunjukkan murid datang hadir pada hari pertama persekolahan dalam keadaan yang sihat. Suntikan imunisasi berjalan macam seperti yang dijadualkan. Muallim Syariful tolong jawab suntikan imunisasi. Okey, untuk yang imunisasi, setakat ni saya tanya pihak KKM. Setakat ni tak ada perubahan lagi. Maknanya boleh ikut pada tarikh yang disediakan tu. So kalau hari tu macam 20 bulan tu lebih kurang lah. So nanti terpulang pada pihak tuan atau puan untuk sama ada nak ambil cuti ataupun macam nak anak tu mungkin datang satu hari pun ataupun nak datang lepas dah kecuaca tu datang. Terpulang lah. Cumanya kalau datang tu kena maklumkan sebab perkara tu kuncinya. Kemudian kami galakkan tak datang lah kot. Rasanya kalau tak tahu lah emosi murid tu macam mana. Cuma setakat ni memang tu lah. Cumanya dia tak dia buat di sekolah tapi dia buat di TK. Itu saja. Harap jelas ya puan apa yang bertanya tadi. Puan Nadia. Assembly, tiada sebarang, saya baca dulu soalannya. Adakah assembly masih berjalan seperti biasa? Apabila sekolah dibuka, tiada sebarang aktiviti yang memerlukan murid berkumpul diadakan, termasuklah perhimpunan, dan semua PDP hanya berjalan di dalam kelas murid masing-masing. Kami tidak akan membenarkan sebarang pengumpulan murid berkumpul yang tidak perlulah. Kita ikut saranan KPM dan KKM. Jika anak yang kapul untuk pulang dan anak kelas yang berbeza, ibu bapa perlu masukkan WhatsApp group anak-anak lain untuk maklumkan dah sampai. Tak perlu puan. Hanya maklumkan dalam grup tu yang anak tu dia kapul, dia tumpang anak yang lain. Dia tumpang sahaja. Tapi untuk memudahkan puan boleh message in advance, nyatakan yang anak ni setiap hari akan pulang dengan siapa. So nanti guru ni dia akan contact lah guru kelas yang satu lagi tu. Boleh faham Yang ni boleh selesaikan dengan guru kelas, insyaAllah. Yuran transit untuk anak-anak yang mahu dikenakan seperti biasa. Ya, RM100 sebulan. Hari Jumaat ada makan tengah hari. Daripada pukul 2 hingga pukul 6. Masa dah bertambah daripada pukul 2 hingga pukul 6. Tarikh masuk sekolah bagi anak tahun 2. Untuk tahun 1 dan 2 pada 27 Julai, hari Isnin. 27 Julai, hari Isnin. Surat kami dah beri pada melalui grup WhatsApp pada hari Jumaat yang lepas. Jadual pembelajaran murid ada. Boleh saya nak nampak soalan cek tu yang apa, cek EP saya tak pasti. Jadi imunisasi akan dibuat di sekolah. Kami tak dapat info lagi. Boleh kalau boleh terangkan dapat info dari mana? Sebab kami memang, saya pun dah tanya nurse yang contact kami itu, dia kata saya tak ada perubahan lagi. Setakat ni memang tak akan buat dekat sekolah lah. Memang akan buat dekat klinik.
Jadual pembelajaran, tak ada jadual subjek baru. Subjek baru ni sama maksudnya belajar sama macam sebelum PKP sebelum ni. Subjek-subjek yang diajar sama sebelum PKP. Maknanya ada subjek-subjek kafar juga. Jadi murid kena bawa lah buku-buku kafar tu ikut jadual. Jadual akan dikeluarkan paling lambat hari Selasa minggu depan sebelum murid masuk. Waktu murid tahun 3 dan 4 masuk sekolah, murid tahun 1 dan 2 masih lagi akan online mengikut jadual yang sama, jadual sekarang. Tapi murid tahun 3 dan 4 akan dapat jadual yang baru, jadual kelas yang baru. Subjek-subjek dia masih sama, masih ada subjek kafar, subjek KPM dan juga subjek Muslim. Masih sama. Cumanya balik ke 1. Yuran transit untuk next week nak bayar macam mana? Kalau murid transit yang sedia ada, tak payah bayar. Tak payah bayar sebab dah cover dengan bulan 3. Tapi kalau encik ni baru mendaftar, nanti saya akan boleh hubungi pejabat untuk bayaran transit ataupun boleh hubungi saya selepas ni. Macam mana prosedur pulang dari sekolah bagi anak-anak yang pulang menggunakan perkhidmatan van sekolah? Muallim Syariful nak jawab? Okey, untuk yang balik dengan van, mereka akan dibenarkan untuk terus turun ke Dewan pukul 1 tu. Kalau macam yang sedia ada pun macam tu lah. Maksudnya pukul 1 tu diorang akan terus turun. Kemudian dia betul pada van juga, kalau van tu datang pukul 1 atau datang pukul 2. Kalau pukul 2, mereka sedia kelas dia lah. Kelas tu macam sejuk sikit, ada aircon benda semua, ada kipas. Kalau dekat Dewan tu macam panas lah. Setakat ni kalau yang daripada 3 hari ni saya nampak diorang balik pukul 2 ke atas lah. So macam nama-nama tu, yang balik dengan van ni, van ke biasanya akan terus turun ke Dewan lah. Memang tak perlu nak inform pun. Setakat ni macam tu lah. Okay, jazakallah. Adakah makanan tengah hari disediakan di transit dan bagaimana SOP makan tengah hari di transit? Makanan tengah hari untuk hari Isnin hingga Khamis, murid makan di dalam kelas. Murid transit hanya dibenarkan turun pada pukul 2. Bila murid transit turun pukul 2, murid transit dia terus ke bilik transit, dia takkan ke Dewan. Makan tengah hari tu sama ada dah makan dalam kelas ataupun dia boleh makan dalam bilik transit dengan pantauan guru transit. Dalam bilik transit tiada meja, tak ada kerusi. Dan jadi keadaannya sama macam Dewan. Kami cuma sediakan line yang menunjukkan mana murid kena duduk supaya tak duduk bersempit-sempit. Setakat ni macam tu sahaja. Makannya di kawasan yang ditanda sahaja. Untuk semua, makanan untuk transit akan diberi kepada pelajar di kelas. Ya, sama. Makan tengah hari kan. Kalau makan tengah hari semua murid dapat pada pukul 1. Semua dah dapat lunch pack tu pukul 1. Kecuali hari Jumaat. Kalau hari Jumaat, murid transit makan di transit. Sebab murid lain tiada makan tengah hari. Sebab balik pukul 12 kan. Kalau murid transit cara ambil anak macam mana? Sama macam cara ambil anak yang dalam kelas tadi. Murid transit ada group transit. Kalau encik guru, kalau encik parents yang baru mendaftar, nanti akan dimasukkan dalam group transit. Maklumkan nama murid, nanti guru transit akan bawa keluar ke pagar. Kalau makan atas meja dalam kelas okey juga kan? Okey, memang sebenarnya kami galakkan dia makan siap-siap daripada pukul 1 hingga pukul 2 tu, sementara tunggu parents sampai tu kan. Boleh makan dalam kelas tu sebab nanti makan di tempat masing-masing dan murid tu sendiri akan bersihkan semula meja masing-masing.
Ada lagi sebarang soalan? Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun um, apa ni, apa-apalah yang mungkin tak faham, bukan tak faham, maksud saya terlepas tadi apa yang kita bincangkan tadi, tuan pun boleh direct contact guru kelas untuk soalan lah, untuk tanya. Boleh datang awal sebelum 7.30, boleh je. Boleh balik, boleh datang sebelum 7.30. SOP murid jika hendak ke tandas, ada guru yang jaga. Okey, di tandas, tiada guru yang jaga di tandas. Kalau di tandas, murid hanya akan masuk ikut bilangan, ada bilangan yang limited, ada limitnya. Kalau tandas banat tu 4 orang je yang boleh masuk dalam satu masa. Kalau tandas bani tu 8 orang je yang boleh masuk dalam satu-satu masa. Ada kami sediakan macam kad lah, kad yang menunjukkan, tanda lah yang menunjukkan tandas tu dah penuh ke belum. Okay. So yang inilah kami kena tekankan apabila murid masuk ke sekolah, kena buat simulasi, kena ajar, kena explain, dan kena pastikan murid boleh kawal diri dalam tandas. Sebab tu kami tak galakkan untuk kami galakkan parents balik awal supaya murid boleh solat Zuhur di rumah, supaya tiada kesesakan lah masa nak ambil wuduk, nak guna toilet. Sebab waktu tu kami ni kekurangan guru yang ada guna masa pantau, masa waktu pemantauan yang lain. Jadi untuk di toilet, kami harap murid-murid dapat kawal diri masing-masing. InsyaAllah kita cubalah, insyaAllah. Murid-murid transit solat di dalam bilik transit. Murid-murid transit, mereka akan dipantau oleh guru transit. Setakat ni guru transit yang ada 2 orang, dan kalau ada permintaan kami akan buka lagi 2 bilik untuk transit. So bilangan dalam transit tu ada paling ramai 25 orang untuk satu bilik transit sebab kami dah ukur jarak. So untuk solat, mereka akan solat di kawasan masing-masing. Dan ada penggiliran lah untuk keperluan kalau pergi toilet ke, pergi ambil wuduk ke, dan semua tu akan dipantau dalam transit. Okey, sekiranya ada lagi soalan, bolehlah maklumkan melalui kepada guru kelas ataupun boleh inform ke pejabat ke, mana-mana yang memudahkan tuan-puan lah. Jadi saya serahkan semula kepada Muallimah Samira. Baik, terima kasih kepada Puan Rukaya binti Arisuddin, Guru Besar Sri Al-Amin Paling Besar, dan juga Muallim Syekhul Bahri atas peneranan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada ibu bapa atas soalan, cadangan dan pandangan yang diberikan berkaitan dengan SOP pembukaan sekolah sebentar tadi. Okey, sekiranya terdapat lagi soalan-soalan boleh kemukakan dalam grup kelas masing-masing, insyaAllah. Dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah majlis muzakarah ibu bapa 4.0 pada pagi ini. Akhir kata, saya ingin meminta maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Tiada ucapan seindah kemaafan, tiada kemaafan semuanya keikhlasan, tiada keikhlasan setulus kesyahduan. Dengan ini, majlis ditutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.
Jazakumullah. Assalamualaikum.